أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada pengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, Syekh Arsyad Al-Banjari, Abdul Samad Al-Falimbani. Tidak lupa kepada Syekh Fahmi Zamzam yang telah mensyarah dan mentahqiq kitab tersebut. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan alhamdulillah, tak terhingga juga kita minta dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi bagi kesempatan untuk kita terus hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita harapkan kesempatan yang Allah Taala berikan ini, setiap saat detik yang kita lalui ini semuanya menjadi sebab jalan untuk kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita bersyukur sangat-sangat kerana Allah Ta'ala masih lagi mengenemukan kita dengan bulan Rabiul Awal, yang mana dalam bulan Rabiul Awal ni ada satu peristiwa besar, satu peristiwa agung, iaitu kelahiran Nabi SAW. Jadi bertepatan dengan bulan Maulid ni, saya nak minta izin kalau boleh tengah hari ni, petang ni, kita tak baca kitab kita tapi kita cerita pasal Maulid. Boleh ke? Tak boleh saya balik. Jadi yang pertamanya, sambutan Maulid ni perlu kita tahu bahawa bukan hanya sekadar sambutan, bukan hanya sekadar peringatan, tetapi yang paling besar sekali adalah bagaimana cara kita nak menanam dan membina rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling besar. Dia bukan celebrate birthday, kan? Macam nak sebut birthday. Bukan hanya sekadar nak celebrate birthday, tidak. Itu tak menjadi tujuan pun, bukan tujuan. Tapi yang paling besar sekali adalah di sebalik daripada kita mendengar tetap dan cuba kita fahamkan serta menghayati bagaimana makhluk agung ini dilahirkan sehingga terbina rasa dalam diri kita agung, besar dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kita rasa nak tak nak mesti aku kena cinta pada Nabi. Mesti aku kena cinta pada Nabi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan hanya sekadar seorang Nabi, bukan hanya sekadar seorang Rasul, bukan hanya sekadar manusia mulia. Tak, manusia mulia ni kecil, tapi dia makhluk agung, makhluk yang sangat diagung-agungkan, dan bukan makhluk sahaja yang mengagungkan Rasulullah, bahkan Allah sendiri yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat bagi sekalian alam. Kalau Nabi terdahulu, Rasul terdahulu, dia bawa syariat untuk umatnya. Tapi Rasulullah SAW tu bukan sekadar syariat, tetapi pembawa rahmat. Dan al-alamin kat situ bukan alam yang kita faham, tetapi al-alamin itu dengan makna ma siwallah. Ma siwallah ni sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah. Selain daripada Allah tu apa? Arash Allah, syurga Allah, neraka Allah, malaikat Allah, langit, bumi, sampaikan Azazil, iblis tu pun termasuk alam. Iblis tu pun termasuk alam. Jadi Allah, selain daripada Allah itu dikata alam. Dan alam itu akan merasai rahmat kasih sayang yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ulama tafsir menyebutkan bahawa kemuncak tanda kasih sayang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dilihat bagaimana Allah Ta'ala bina Nabi SAW. Jadi Nabi itu, Rasulullah SAW itu adalah kemuncak lambang dan tanda kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tu kemuncak tu dekat situ. Kemuncak hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kedatangan Nabi SAW itu bukannya kedatangan sebagai seorang Nabi semata-mata. Bukan hanya sekadar kedatangan kebangkitan sebagai seorang Rasul, tetapi dialah yang akan melambangkan betapa hebat dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segenap seluruh al-alamin, iaitu ma siwallah. Dan Nabi SAW ni dia adalah makhluk agung. Bukan hanya sekadar manusia mulia. Selalu kita gambarkan dia manusia mulia. Tak, dia makhluk agung. Agung tak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat dilihat melalui satu kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam bila ketika mana dia makan buah khuldi, Allah Ta'ala tanya, "Wahai Adam, kenapa kau dekati makan buah khuldi? Kan aku dah larang mendekati pohon khuldi. Kemudian kenapa kau termakan bujuk rayu syaitan, iblis? Sedangkan aku dah bagi tahu kat kau, innahu lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya iblis tu adalah musuh yang nyata. Lalu Allah ajar pada Nabi Allah Adam satu doa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami dalam kalangan orang yang rugi. Dalam tafsir menyebutkan doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Adam AS tersebut bukan hanya sekadar doa, disertakan pula bibarkati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Muhammad. Sehingga kan Allah SWT bertanya pada Nabi Allah Adam, "Wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad?" Allah bertanya bukan dia tak tahu. Allah bertanya bukan dia tak tahu, tapi Allah bertanya kerana dia nak bagi tahu. Jadi bila ditanya, "Kenapa? Daripada mana kau dah tahu tentang Muhammad?" Nabi Allah Adam cerita bahawa, "Wahai Allah, ketika kau perintahkan kepada Israel supaya memasukkan roh ke dalam jasadku, wahai Allah, Israel masukkan roh. Ketika roh tadi masuk dalam jasadku, dia masuk sampai ke dada, mataku mula terbuka, ku pandang ke kanan, pandang ke kiri, pandang ke atas, pandang ke bawah, liar pandangan mataku sehingga ku terpandang pada dinding arasy-Mu, wahai Allah. Ada kalimah namamu, wahai Allah. Allah dekat dinding arasy tadi. Dekat dinding arasy tu ada nama Allah. Kemudian, wahai Allah, aku terpandang di samping namamu itu terlekat pada dinding arasy-Mu, wahai Allah, dengan nama Muhammad, yang mana ku yakin dan ku pasti bahawa nama Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisi-Mu, wahai Allah." Masya Allah. Ya, akhirnya aku minta ampun dan bertaubat pada Engkau, wahai Allah, atas segala kesilapanku. Ku sertakan sokongan dengan bibarkati Muhammad.
Walaupun jasadnya tidak ada, jasad baginda sallallahu alaihi wasallam itu masih belum ada, tetapi namanya itu telah diagung-agungkan di langit. Tu bukannya manusia saja, tapi makhluk. Begitu juga sampailah bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah satu hari didatangi oleh Jibril, Israel dan Israfil bagi tahu, wahai Ibrahim, isteri engkau Sarah sedang hamil. Jadi ketika tu terkejut Nabi Allah Ibrahim, mana mungkin boleh hamil, dia kata, sedangkan aku sudah hampir usiaku 100 tahun. Dan Sarah pula beza ketika tu 10 tahun, maknanya dekat 90 tahun. Jadi Sarah yang mendengar daripada belakang tabir tadi melompat keluar, bagi tahu mana mungkin aku ni orang tua, dia kata, nak mengandung. Lepas tu aku ni pula dalam keadaan memang tak boleh hamil. Jadi akhirnya Jibril kata, Allah perintah Allah sampaikan berita gembira bahawa Sarah mengandung dan anak nanti akan lahir anak lelaki yang bernama Ishak, dan anak Ishak itu bernama Yaqub. Masya Allah. Dan disebutkan lagi, Allah sampaikan lagi, wahai Ibrahim, bahawa daripada Ishak dan Yaqub ini akan lahirnya anak kalangan para nabi dan juga para rasul yang akan diberikan kitab. Betapa agungnya Allah berikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berlalu pergilah Jibril, Israel dan Israfil. Bila berlalu pergi tadi, tuan-tuan, jadi Nabi Allah Ibrahim ni rasa syukur, seronok mendengar berita tadi. Dia pun bermunajat pada Allah SWT, nak menunjukkan rasa syukur dan terima kasih dia kepada Allah SWT. Tetapi dalam dia menunjukkan rasa syukur tadi, ada terdetik bermain di hati dia, rasa sedih. Kenapa dia rasa sedih? Dia rasa sedih mengingatkan Ismail, anak dia, yang kecil-kecil dah kena hantar dekat tanah gersang. Tanah yang ditinggalkan tu tanah gersang, tak ada penghidupan, tak ada orang yang nak lalu situ, tak ada pokok tumbuhan, tak ada binatang. Tapi terpaksa ditinggalkan kat situ, membesar tanpa ayah, tanpa merasai kasih sayang ayah. Jadi terbit rasa di kecil hati kecil Nabi Allah Ibrahim tu, rasa sedih melihatkan Ismail tadi. Dia terluah, wahai Allah, kalau begitu besar kau berikan kepada Ishak, anaknya Yaqub, keturunan yang hebat, bagaimana pula Ismail yang kau berikan ataupun kau arahkan kepadaku supaya ditinggalkan di tengah-tengah tanah gersang tadi, wahai Allah. Jadi Allah kata apa? Wahai Ibrahim, ku berikan seagung-agung besar kepada Ishak dan Yaqub, keturunan engkau, tetapi sebesar-besar keagungan ku berikan kepada Ismail, yang mana keagungan itu tidak ku berikan kepada mana-mana yang lain. Apa yang Allah Ta'ala beri? Pertamanya Allah Ta'ala berikan pada Ismail itu tanah haram, yang mana Mekah tu tanah haramnya telah diharamkan oleh Allah SWT sewaktu awal kejadian langit dan bumi. Yang kedua, Allah SWT berikan Kaabah menjadi tempat tumpuan bagi seluruh manusia. Dan yang ketiganya, Allah bagi pensyariatan ibadah haji. Yang keempat, Allah bagikan pensyariatan ibadah korban. Dan kemuncaknya Allah kata apa? Kemuncaknya ku berikan pada sulbi Ismail, dan anak keturunan daripada Ismail itu akan menanggung cahaya Nur Muhammad, yang besok akan lahir seorang lelaki menjadi makhluk yang sangat agung. Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim bila dengar macam tu, dia terus menangis sekuat-kuatnya, rasa syukur pada Allah SWT, kerana di sebalik daripada kesusahan, kepayahan, keperitan, kejeritan, tangisan tersebut, rupanya ada sesuatu yang jauh lebih agung telah duduk dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebabnya Nabi SAW ni bukan hanya sekadar seorang nabi, bukan sekadar seorang rasul, tetapi makhluk yang sangat agung. Dan keagungan Nabi SAW ni sampai tahap sesiapa yang bersama Nabi akan agung. Siapa yang menggendong Nabi akan agung. Siapa yang bersentuh dengan Nabi akan agung. Sampaikan tanah yang Nabi injak tu pun, tanah tu akan agung. Tanah tu pun akan jadi agung. Sebab kalau kita lihat, tadi disebut tanah haram. Tanah haram tu kenapa Allah Ta'ala haramkan sehingga jadi tanah haram? Allah haramkan itu kerana nak menyambut kelahiran Nabi SAW.
Allah datangkan di situ pula Kaabah. Kenapa? Kerana nak menyambut pembinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jadikan persyariatan haji, begitu juga korban, semuanya itu tidak lain kerana nak menyambut kebangkitan Nabi dan Rasul, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Betapa agung tanah tu Rasulullah pijak jadi agung. Kalau kita lihat Yathrib, sejarah Yathrib ni tuan-tuan, apa Yathrib? Yathrib kalau hari ni Madinah. Yathrib tu tak ada apa-apa pun, bahkan dipanggil kota mati. Yathrib ni kota penyakit, kota virus. Yathrib ni kota virus, tak ada orang nak duduk, takut duduk kat situ. Tapi Yathrib tu bila Nabi SAW hijrah saja, Rasulullah pijak je Yathrib tu, Yathrib jadi kota setenang-tenang dan seselamat-selamat kota pada hari ini. Paling aman, paling bahagia duduk dalam Madinah. Kalau kita duduk kat dalam Madinah tu, rasa tenang hati. Sampai macam tu sekali, bila tika mana sesuatu itu bersentuh kulit dengan Nabi SAW. Cuba bayangkan tuan-tuan. Itu sebabnya sampaikan keturunan Nabi itu semuanya agung. Agung tak agung keturunan Nabi SAW ni, sampaikan Rasulullah SAW kata apa? Keturunanku itu terpelihara daripada dua perkara. Pertama, iaitu perkara yang mensyirikkan Allah SWT, dan yang kedua perkara zina. Dua perkara tu. Jadi macam mana kita nak tahu agung tak agung, hebat tak hebat, terpelihara tak pelihara? Buka kitab sirah. Bila kita buka kitab sirah, kita baca keturunan Nabi ni, dia akan tunjukkan bukan hanya sekadar kepada tok dia, moyang dia, sampai kepada Nabi Allah Ismail. Semua keturunan tadi jelas. Tok dia laki, tok laki dia kahwin dengan tok perempuan, tok laki tu daripada mana, datang daripada mana, duduk buat kerja apa karakter dia, apa makanan dia, kahwin dengan perempuan pula, perempuan tu datang daripada mana, keturunan mana, kabilah mana, apa karakter dia, sampailah pergi naik ke atas. Semua jelas. Jelas semua sekali. Kita tak ada. Kita bila kita cerita datang daripada mana, moyang dulu asal mana. Moyang saya kalau tengok belah kanan dia tu macam rupa Jawa ada. Tapi kalau tengok belah kirinya macam Minang pun ada. Tapi seingat saya masa kecil, kalau tengok daripada belakang macam Papua. Macam Papua awak ada. Tahu Papua? Macam Papua. Tak tahu. Sampai ke cicit habis dah, kita tak tahu keturunan kita dah. Datang daripada mana, asal mana. Jangan kata nak makan apa. Nabi SAW tidak. Setiap keturunan Nabi tu semua jelas. Kabilah mana, dia duduk buat apa, niaga apa, semua boleh dicerita satu persatu. Jadi tak ada sebab pertamanya nak menyatakan mereka tu mensyirikkan Allah SWT, dan yang kedua tu mereka berzina, dan apatah lagi keturunan tersebut keturunan yang disangsi. Tak ada. Semua jelas. Jadi pada situlah yang dikatakan keturunan itu keturunan yang sangat agung dan sangat terpelihara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah pergi kepada Nabi. Dan cahaya Muhammad ni, cahaya Nur Muhammad ni, dia akan datang daripada Nabi Allah Adam AS, sampai diteruskan kepada Nabi Allah Ibrahim, kemudian diteruskan kepada Nabi Allah Ismail, pergi daripada sulbi ke sulbi, satu sulbi ke sulbi. Dan setiap perjalanan tu semakin dia nak dilahirkan, cahaya Nur Muhammad, bibit tu semakin nak dilahirkan, maka semakin terbit dengan jelas sifat kewibawaan dan sifat rahmat kasih sayang yang dibawa oleh cahaya Nur Muhammad tadi. Sebab kalau kita lihat sejarah, ayah Nabi SAW itu namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Daripada Hashim tu, kalau kita ambil daripada Hashim tu saja dah mempunyai kepribadian sangat hebat, sangat tersohor, sangat dihormati, sangat disayangi. Kemudian sampai ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Maknanya cahaya tu makin nak terbit, nak dilahirkan, maka semakin kuat kepribadian seseorang tu, keagungan diri dia tadi. Sampailah ke Abdullah. Masya Allah, lagi hebat. Abdullah ni adik-beradik dia sayang sangat dia. Penduduk Mekah sayang sangat. Sampaikan sayang tu, kalau kita lihat kisah bagaimana Abdullah ni, Nabi SAW sebut, aku lahir daripada walidaini zabhaini. Aku lahir daripada dua bapa yang kedua-duanya itu disembelih. Siapa dia? Yang pertamanya Nabi Allah Ismail, dan yang keduanya Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah ni ada sejarah nak disembelih. Jadi sejarah nak disembelihnya bila tika mana kan perigi Zamzam tu pernah hilang jangka masa yang sangat panjang. Sampailah satu ketika
Cuba bayangkan, nak bertemu dengan air Zam-Zam tu pun, Zam-Zam tu Allah Ta'ala terbitkan tu pun atas dasar nak bersedia, penyediaan untuk datangnya Nabi. Bukan biasa-biasa. Kalau nak kira tu daripada awal, Allah Ta'ala boleh datangkan balik. Kerana dia makan masa yang sangat panjang. Waktu peperangan Bani Jurhum ketika tu. Bangsa Arab yang berkahwin dengan Nabi Allah Ismail, isteri pertama, akhirnya dicerai. Kemudian ada salah faham berlaku ketika itu sehingga bergolak menjadi peperangan. Bangsa Jurhum tu balik semula kepada tempat asal mereka. Waktu dia nak tinggalkan tu, mereka kampus Zam-Zam tadi. Dia kampus Zam-Zam tersebut. Jadi bila dia kampus, cuba bayangkan daripada zaman Nabi Allah Ismail tu, berapa panjang masa tu nak sampai kepada Abdul Muttalib tu. Benda tu memang tak ditemui, tak diketahui. Sampailah Allah Ta'ala datangkan mimpi pada Abdul Muttalib supaya cari semula perigi Zam-Zam tadi. Dicari tak jumpa. Sampai akhirnya Abdul Muttalib tadi dia bernazar, minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tunjukkan di mana telaga Zam-Zam tadi. Bila ditunjuk dalam mimpi, dengan izin Allah besoknya dia pergi cari. 3 kali, riwayat menyebutkan 3 kali cangkul tu diketuk. Tadi tempat, kali pertama dicangkul, ditarik, cangkul lagi kali 2, cangkul kali ketiga, terpancar-pancar air Zam-Zam tadi keluar dengan izin Allah SWT. Pancar-pancar. Jadi akhirnya nazar tu terlaksana. Bila nazar tadi terlaksana, penduduk Mekah mula berhimpun nak tengok siapa yang nak kena sembelih ni. Akhirnya dibuat undian. Abdul Muttalib ni anaknya 10 orang. Dan salah seorang tu Abdullah. Satu bapa, satu mak dengan Abu Talib. Satu mak dengan satu bapa Abu Talib. Jadi waktu dibuat undi, 10 orang anak diundi, angkat-angkat. Yang angkat-angkat nama keluar nama Abdullah. Bila keluar nama Abdullah, adik-beradik seramai-ramai ni dengan seluruh penduduk Mekah yang melihat mengundi nak disembelih siapa tadi tu, bila terkata saja Abdullah, mereka ramai-ramai menolak. Jangan Abdullah, dia kata. Kalau yang lain tak apa. Tapi jangan Abdullah. Nak menggambarkan betapa sayangnya mereka, akhirnya tak jadi. Bila tak jadi nak disembelih tadi tu, yang terpaksa digantikan dengan 10 ekor unta. Diundi lagi kali kedua. Begitu juga diundi, ditarik-tarik, yang keluar ni nama Abdullah. Jangan Abdullah. Kalau yang lain tak apa, dia kata. Jangan Abdullah. Sampaikan nak digantikan dengan 10 ekor unta. Sampai 10 kali ditarik nama, yang keluar tu nama Abdullah juga. Sampai terpaksa digantikan 100 ekor unta untuk keluar, terlepas daripada nazar tersebut. Nak gambarkan betapa sayangnya penduduk Mekah kepada Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Sayangnya mereka. Bukan hanya sekadar sayang, yang perempuannya pula sebab apa? Tergila-gila, bergila-gila, menggila-gila. Tu mana satu tu? Mana satu? Saya sekolah darjah 6 je. Saya tak tahu. Mana? Kalau tergila-gila maknanya tak sengaja gila. Kalau sengaja gila? Menggila-gila. Terpulanglah. Jadi nak gambarkan wanita Mekah tu gila tak gila kepada Abdullah ni, sampaikan ke muncak bila tika mana Abdul Muttalib nak kahwinkan Abdullah ni dengan Aminah. Nak kahwinkan dengan Aminah tu, mereka terlebih dahulu pergi ke Kaabah, ditawaf, selesai tawaf, waktu dalam perjalanan tu ditahan tu. Wanita Mekah tu menahan Abdullah tadi. Sayyidina Abdullah, kahwini aku wahai Abdullah, kahwinlah dengan aku Abdullah. Masya Allah. Pernah rasa orang macam tu? Cuba bayangkan, ini betul sebab saya kata ni bukan tergila-gila lagi, ni menggila lagi. Lain macam je gila. Sampai tahap macam tu. Mereka tahan, ni riwayat sahih ni. Ditahannya Sayyidina Abdullah tu, ditahan, dia kata kahwini aku Abdullah, kahwinlah dengan aku wahai Abdullah, dia kata. Jadi sampai tahap Abdul Muttalib terpaksa tarik. Ditarik Abdullah tadi, tarik Sayyidina Abdullah tadi, ditarik terus bawa pergi rumah Aminah, rumah Wahab ketika tu, bapa Aminah, dan dikahwinkan. Pendekkan cerita, dikahwinkan. Akhirnya dikahwinkan Abdullah dengan Aminah. Bila dikahwinkan Abdullah dengan Aminah tadi, mereka pun duduklah dekat Mekah tadi. Duduk tak lama selepas tu, Abdul Muttalib pun minta kepada Abdullah supaya pergi ke Yathrib. Abdul Muttalib ni asalnya asal Yathrib. Mak dia orang Yathrib. Tu dipendekkan cerita lah. Kan panjang cerita tak balik lah. Jadi dia minta pada Sayyidina Abdullah ni, wahai Abdullah, pergi ke Yathrib. Pertamanya ziarah keluarga kita di Yathrib. Dan yang keduanya, wahai Abdullah, dia kata tengok ada peninggalan kebun korma. Jadi minta uruskan kebun korma tu. Jadi pada peringkat awal ni Aminah tak lepas kan, baru kahwin.
Jadi tak lepas berat hati dia nak lepaskan. Tapi Abdul Muttalib minta pergi juga. Akhirnya buat keputusan pergi. Jadi pergi siap-siap bekalan apa semua, naik seekor unta tu pun jalan pergi sampai ke Yathrib. Keluarga kat Yathrib dengar Abdullah sampai, dia orang punya rasa seronok. Dibawanya Abdullah tadi daripada satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah. Disediakan makanan yang sangat besar, makan besar. Orang Cina kata makan besar. Arab ni memang makan besar pun. Jadi macam-macam dia makan. Berapa lama? Hampir sebulan Abdullah duduk. Sampailah selesai kerja dia, ziarah keluarga dan juga urusan kebun korma tadi. Jadi waktu dah nak balik cukup sebulan tadi, keluarga dapat tahu dia dah nak tolak balik pula. Dia orang pun siapkanlah bekalan, sebanyak-banyak bekalan. Dia letakkan atas pundak unta tadi. Bila dia letak atas tu, dah siap-siap. Abdullah pun dah siap naik atas unta. Waktu naik atas unta itulah Abdullah tadi jatuh rebah. Dia jatuh rebah dalam keadaan tak sedarkan diri. Kemudian beberapa hari selepas daripada itu, Abdullah pun meninggal dunia. Jadi berita Abdullah meninggal dunia dihantar ke Mekah. Abdul Muttalib dapat tahu Abdullah meninggal, sedih. Penduduk Mekah dapat tahu. Yang jauh lebih sedih, rasa pilu lagi isteri, iaitu Aminah. Rasa sedih sangat. Jadi bila sedih sangat tadi, rupa-rupanya sedih tu tak lama Allah ubat. Allah ubat kesedihan tadi. Dalam kitab Zanji datang menyatakan bahawa satu malam tu Aminah dia nak tidur, di antara jaga dengan tidur. Tak jaga, tak tidur. Jadi di antara tu tiba-tiba datang suara. Ada riwayat kata Nabi Allah Adam sendiri yang turun. Ada kata diselang-seli dengan Nabi Allah Musa. Jadi suara tu datang bagi tahu, wahai Aminah, kau dah hamil, jaga elok-elok kandungan kau wahai Aminah. Kerana anak yang lahir nanti anak lelaki dan akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Itu sebabnya Aminah tahu anak dia nabi. Jadi akhirnya suara tu datang hampir setiap malam. Dan Aminah sendiri kata, aku yang betul-betul yakin aku tu hamil. Kerana apa? Bila tika mana haid aku mula tak datang. Bila haid aku tak datang, waktu itulah aku makin yakin yang aku telah hamil. Kenapa? Kerana bila dia bersama saja dengan Abdullah tadi, dia rasa diri dia rasa lebih sihat, lebih kuat, lebih semangat. Kemudian rupa dia. Kenapa? Kerana ulama menyebutkan pernikahan di antara Abdullah dengan Aminah ni tak lebih tujuannya satu saja, memindahkan bibit cahaya Nur Muhammad tadi ke dalam rahim Aminah. Itu saja. Itu sebabnya bila selesai je kerja, Allah pun ambil Sayyidina Abdullah. Kerana itu saja tujuan dia, untuk pindahkan tu. Jadi bila sampai ke Aminah, berita Aminah dah mula mengandung tersebar. Bukan hanya tersebar di kalangan penduduk Mekah, bahkan seluruh alam tersebar bahawa Muhammad telah dikandung. Jadi dalam kitab menyebutkan 7 petala langit, 7 petala bumi, segala makhluk-makhluk dalam keadaan rasa seronok dan sangat-sangat gembira. Sehingga sampaikan mereka lahir daripada dua bibir mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih tak henti-henti. Sampai tahap pengembala binatang, pengembala unta, pengembala kambing, pengembala lembu, binatang-binatang, mereka dengar secara jelas di telinga mereka bahawa lahir daripada dua bibir binatang-binatang ternakan mereka itu bertasbih terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berkali-kali dan menggambarkan rasa gembira sangat-sangat daripada setiap binatang-binatang. Masya-Allah, subhanallah. Hebat tu baru mengandung. Cuba bayangkan. Dan ketika tu Mekah, Madinah, dunia dalam keadaan kemarau panjang. Kering kontang, dunia dalam keadaan kemarau. Bila tika mana Aminah mengandung saja, Rasulullah SAW itu dikandung saja, hujan turun selebat-lebat sampaikan dunia dalam keadaan hijau terus. Sungai Nil tidak ada air, kemarau panjang, tak ada sikit pun air pada Sungai Nil. Tetapi bila tika mana dapat mengetahui Rasulullah tadi dikandung, maka Sungai Nil mula keluarkan air sebanyak-banyaknya. Masya Allah, barakahnya Nabi SAW. Subhanallah, hebat. Sampailah perjalanan tadi 9 bulan. Sampai 9 bulan masuk bulan Rabiul Awal. Masuk bulan Rabiul Awal, hari Khamis, hari Ahad. Kemudian dipendekkan cerita hari Ahad, hari Ahad malam. Seorang Yahudi datang bertemu dengan salah seorang daripada bangsa Quraisy. Datang bertemu. Dia minta kepada
lelaki tadi, bangsa Quraisy tu minta sampaikan berita ni kepada Abdul Muttalib. Bagi tahu Abdul Muttalib, malam ni akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu, bangsa Quraisy, yang mana anak itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi berita tu dah disampaikan. Yahudi ni tahu tak? Dia tahu. Itu sebab Allah SWT sendiri gambarkan dalam Quran bahawa Yahudi ni, dia lebih kenal Nabi dibandingkan dia kenal anak-anak dia sendiri. Dia jauh lebih kenal Nabi dibandingkan anak sendiri. Dia tahu tanda-tanda kenabian. Dia tahu bahawa Nabi tu bila dah. Dia tahu. Tiap malam tu dia datang jumpa, dia bagi tahu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni pula dia dengar-dengar tak dengar. Sebab masa tu bangsa Arab ni tak dikenali, tak tersohor. Macam kita lah tiba-tiba. Tapi hari ni tak lah, tak ada dah. Nabi akhir zaman habis kat situ je. Tapi kalau ada orang bagi tahu katalah masih lagi ada Nabi, tiba-tiba kata Nabi tu nak bangkit daripada bangsa Melayu. Kita tahu tak? Ya ke? Buat apa bangsa kita? Banyak lagi bangsa yang hebat, betul tak? Bangsa kita pun hebat juga hari ni, kita tahu dah hebat. Tapi macam tu lah bangsa Arab. Jadi Abdul Muttalib tu dengar takyir. Jadi perjalanan malam tu dah mula jalan balas sampai pagi, awal pagi Aminah dah mula rasa sakit. Dia mula rasa sakit, dia pun kejut Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ni adalah khadam kepada Abdullah, peninggalan Abdullah. Dulu dia khadam Abdullah. Jadi Abdullah bila meninggal, dia tinggalkan khadam tu pada Aminah. Jadi Ummu Aiman ni duduk dengan Aminah. Balik tuan-tuan, balik baca kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni orang yang paling panjang masanya bersama dengan Nabi SAW. Dialah di antara orang yang menyambut kelahiran Nabi sampai Nabi SAW wafat, dia masih lagi ada. Dan dia adalah salah seorang daripada mereka yang Rasulullah SAW panggil emak. Rasulullah panggil dia emak. Ummu Aiman, nama dia Barakah Al-Habsyi. Barakah Al-Habsyi. Jadi Aminah tadi bagi tahu Ummu Aiman, dia kata aku dengan rasa dah mula sakit dah rasa nak bersalin dah ni, dia kata. Jadi minta panggil Ummu Syifa. Ummu Syifa ni bidan yang terkenal di Mekah. Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa ni? Ummu Syifa ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi Ummu Aiman tadi keluar, dah siap-siap keluar, dia pun bawa. Ada setengah riwayat kata dia tarik unta. Ada setengah riwayat kata unta tu tarik dia. Unta tu tarik dia, bawa dia pergi rumah Ummu Syifa. Jadi sampai Ummu Syifa dia ketuk pintu, Ummu Syifa pun buka, tanya kenapa Ummu Aiman. Terkejut tengok Ummu Aiman pagi-pagi buta. Jadi bila nampak Ummu Aiman kata Aminah dah sakit tu, rasa-rasa nak bersalin, dia kata minta Ummu Syifa ke rumah. Ummu Syifa pun siap-siap, dia pun pergi ke rumah. Sampai ke rumah berdua tadi dengan unta tadi tinggal kat luar, masuk tengok Aminah dah mula rasa sakit, makin sakit. Jadi Ummu Syifa pun siap-siap. Ketika Rasulullah nak lahir tadi, ada 4 orang perempuan yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Dia ada 6. 2 lagi saya tolak sebab saya tak yakin. Bukan saya tak yakin, saya tak jumpa lagi warid dia. Jadi 4, saya datangkan 4. 4 ni pasti. 4 ni siapa? Yang 2 daripada dunia, yang 2 lagi daripada syurga. 2 daripada dunia, yang pertama Ummu Aiman, yang kedua Ummu Syifa. Kemudian 2 daripada syurga, iaitu yang pertama Asyah, yang kedua Maryam. Asyah isteri Fir'aun, dan yang kedua Maryam, mak kepada mak Nabi Allah Isa AS. Dan Allah Ta'ala perintahkan juga turun mereka berdua disertai diiringi oleh bidadari-bidadari syurga dan juga anak-anak syurga turun mengiringi untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Kemudian waktu dia nak menyambut tadi tu, tengah siap-siap tadi, riwayat ni diceritakan semula oleh Abdul Rahman bin Auf. Maknanya cerita ni sahih. Abdul Rahman bin Auf kata, mak aku ceritakan semula kepadaku bagaimana peristiwa yang berlaku, bagaimana kejadian yang berlaku tu. Dan cerita ni ceritakan semula kepada Abdul Rahman bin Auf dan diriwayatkan semula oleh Abdul Rahman bin Auf. Ceritanya, Aminah bagi tahu Ummu Syifa, dia kata, aku dah melahirkan anak. Aku tengok anak ni dah lahir, dia kata. Ummu Syifa terkejut sebab tak meneran tak apa, tiba-tiba lahir. Jadi dia selak kain. Bila dia selak kain, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama sekali Ummu Syifa dia terkejut kerana mendapati anak tadi cahayanya daripada tubuh terlalu kuat. Pertama sekali dia terkejut melihat bahawa Rasulullah SAW lahir tadi dalam keadaan tubuhnya bercahaya. Dan cahaya ni terlalu kuat sampai menjelinap setiap penjuru, bukan Mekah, bahkan seluruh dunia. Kuatnya cahaya tadi.
Sampaikan Aminah minta kepada Ummu Aiman disumbat setiap lubang-lubang yang ada, supaya jangan sampai cahaya tadi keluar. Penduduk Mekah dah mula dalam keadaan terkejut melihat cahaya tadi. Mereka pun cari cahaya tadi. Akhirnya cahaya tadi dapat rupanya daripada rumah Aminah. Dah mula ramai orang duduk keliling rumah Aminah tengok cahaya tadi. Pelik. Yang kedua pula Ummu Syifah kata apa? Dia kata apa? Aku terkejut, dia kata, kerana aku selak cahaya, kemudian ku dapati anak tadi dalam keadaan sujud, dia kata. Yang kedua, dia terkejut kerana anak tadi dalam keadaan sujud. Rasulullah SAW itu duduk dalam keadaan sujud. Cuba bayangkan anak kecil ni, dia bukan boleh kepak-kepak badan lagi, dia cekang macam tu. Kaki sujud, dalam keadaan sujud. Kemudian Ummu Syifah kata lagi, aku terkejut mendapati anak tersebut, di belakang pundaknya itu ada kalimah Muhammad Rasulullah, ada daging lebih. Daging yang menulis melakarkan Muhammad Rasulullah. Yang ketiga. Yang keempat, ketika ku angkat anak tadi, ku dapati anak tadi bersih, suci, tidak ada sedikit pun kotoran pada tubuhnya. Yang keempat. Yang kelima, ku angkat anak tadi, nak ku potong tali pusatnya, tiba-tiba ku dapati bahawa tali pusatnya dah siap dipotong. Yang keenam, ku angkat, ku nak tengok anak tadi, lelaki ke perempuan. Ku terkejut sekian kalinya kerana dapati bahawa anak tadi seorang lelaki dalam keadaan telah disunat. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk berzanji. Tak gini bang, bagi masa anda kejar masa tu. Maksudnya yang ni Ustaz, lahir yang mulia di atas tanah. Ya. Balik nanti boleh baca. Minta maaf bang. Kat mana tadi? Dekat sunat. Sunat. Dia tengok tadi. Nak tengok lelaki ke perempuan, tengok lelaki, kemudian terkejut dalam keadaan telah disunat. Kemudian dia tengok pula pada mata, nak periksa mata tadi. Nak diperiksa mata tadi, tengok mata tu, mata tadi dalam keadaan telah dicelak. Mata tu dalam keadaan dah dicelak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hebatnya kelahiran Nabi SAW, kemudian dibalut tubuh Rasulullah SAW tadi. Ketika dibalut, di apa dipanggil? Tadi terlungkup, kemudian ditelentang. Waktu terlentang dia tengok satu-satu, waktu dia terlentang tadi pula dalam keadaan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat menunjuk ke langit, sehingga ulama kata dia menunjuk ke langit, tangan itu menunjukkan bahawa dia akan dibangkit menjadi seorang nabi, seorang rasul, penghubung di antara Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penghidupan yang ada di bumi. Masya-Allah, subhanallah. Hebat. Lalu Ummu Syifah pun balut Rasulullah tadi, dia balut-balut ketika dia sedang masih lagi duduk atas pangkuan tadi. Cahaya yang terlalu kuat tadi tiba-tiba hilang, gelap gelita. Dalam keadaan gelap gelita. Bila gelap gelita saja aku dalam keadaan takut, Ummu Syifah kata. Takut setakut-takutnya sampai menggeletar, dia kata, kerana tiba-tiba gelap. Lebih aku takut lagi kerana aku mendapati datangnya seorang lelaki dalam keadaan berjubah tetapi tidak berwajah. Nampak lelaki datang keadaan berjubah tapi tak berwajah. Apa maksud berwajah? Iaitu gelap, tak nampak wajah dia. Itu maksud dia, bukan dia tak ada muka, tapi tak nampak wajahnya kerana terlalu gelap ketika itu. Lalu lelaki tersebut berkata, nak bawa ke mana anak ini? Nak dibawa ke mana anak ini? Seorang lelaki lain pula menjawab, anak ini nak dibawa ke timur. Lalu lelaki tadi tanya lagi, nak dibawa ke mana anak ini? Seorang lelaki lain pula menjawab, anak ini nak dibawa ke barat. Seorang lelaki tadi tanya lagi, nak dibawa ke mana anak ini? Lelaki yang lain pula menjawab, nak bawa ke selatan. Lelaki itu tanya lagi, nak bawa ke mana anak ini? Anak ini nak dibawa ke utara. Riwayat menceritakan, siapa tadi? Itu adalah Jibril alaihissalam yang diperintah oleh Allah SWT supaya turun, bawa Nabi SAW dibawa ke langit untuk memperlihatkan kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang berada di langit. Jibril bawa naik ke langit pertama dulu, diperlihatkan kepada makhluk-makhluk yang berada di langit pertama, sehinggakan setiap makhluk yang melihat Nabi SAW, mereka akan terus bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai tidak ada satu makhluk pun yang tertinggal untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai naik langit kedua, begitu juga naik ke tiga sampai langit ketujuh. Selesai naik tujuh, terus turun pergi pula bawa ke sekeliling bumi. Sekian kalinya setiap pengembala mereka mendapati haiwan ternakan mereka itu mengungkapkan secara jelas, mereka dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Kerana rasa seronok sangat menerima kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai keadaan dunia ketika pagi itu dalam keadaan terpekik-pekik setiap binatang, angin-angin bergelora, pokok-pokok bergoyang-goyang, menggambarkan mereka semua sangat-sangat gembira menerima kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, sampailah diletakkan dalam satu bekas, kemudian ditutup, balik Jibril balik, serah balik, diletak atas pangkuan Ummu Syifaq tadi, kemudian Ummu Syifaq letak dalam satu dulang, ditutup dengan satu bekas. Kemudian dipanggil Abdul Muttalib pun datang, dia tengok balik, bertentanglah di antara Abdul Muttalib dengan Rasulullah. Bekas tadi pecah kerana kuat sangat cahaya tadi. Ketika itulah bertentang mata di antara mata Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai Abdul Muttalib kata, aku tak pernah rasa perasaan ini sebelum ini. Ku rasa sayang sangat anak ini, dan ku rasakan anak ini sayang sangat aku. Dan akhirnya dia berlutut, dia ambil Rasulullah letak atas pangkuan, kemudian dia bangkit bangun minta Aminah supaya dapat pergi ke Kaabah untuk tawaf. Ketika itulah dibawa ke Kaabah, sambung balik ke Awaf, dan keadaan dipikul Rasulullah SAW. Dokong Rasulullah tadi. Selesai tawaf, masuk balik dalam Kaabah. Lalu dia mengangkat menjulang Nabi SAW sambil berdoa pada Allah SWT. Wahai Allah, di antara doa yang Abdul Muttalib minta supaya Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Perkara yang paling dirisau. Dia sayang tak? Sayang. Dia suka tak? Suka. Tetapi di sebalik kesukaan dan kegembiraan tadi ada terselit rasa kerisauan. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa keselamatan cucu dia tadi pasti akan tergugat. Itu sebabnya Nabi SAW ni diketahui dia seorang Nabi, seorang Rasul ni bukan waktu umur 40 tahun, tetapi daripada lahir lagi orang dah tahu bahawa dia seorang Nabi, seorang Rasul. Yahudi sentiasa mengejar Nabi, nak bunuh Nabi SAW. Cuba bayangkan. Jadi selesai baca doa balik, serah balik kepada Aminah ibu yang pertama menyusukan Nabi SAW. Kemudian yang kedua Suhaibah. Yang ketiga, 3 dara daripada Bani Sulaim. Itu yang dia datang. Bila kata anak pelik tu kan semua orang datang nak tengok. Jadi termasuklah 3 dara daripada Bani Sulaim datang jumpa Aminah, nak tengok bayi pelik. Aminah pun bagi. Jadi bila bagi tengok, dia dokong. Aminah kata, cuba susukan. Macam mana aku nak susukan? Aku ni belum kahwin, dia kata. Aminah kata, susukanlah. Dah berkali-kali disuruh, barulah dia selak tudung dia, selak jubahnya, disuruh buah susu. Bila susu, Rasulullah pun sahut dan hisap buah susu tadi, susu keluar sebanyak-banyak sampai Rasulullah kenyang. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, begitu juga sampailah Rasulullah kenyang. Itu sebab dalam satu hadis sahih Rasulullah kata, aku mempunyai seorang ibu sesuan yang mempunyai salasata atiqah, 3 orang atiqah. Mak dia tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu, 3 orang tu namanya atiqah. Yang Rasulullah sebut salasata atiqah. Kemudian di antara mereka yang datang lagi menemui Nabi SAW, datang ziarah Nabi pagi itu, ialah kaum baik mak Nabi SAW. Siapa? Dia datang, dia dengar saja Aminah dah mula melahirkan anak. Waktu tu usia dia 15 tahun. Dia datang, tanya khabar. Kemudian Aminah pun serah pada Rasulullah, pada perempuan yang usia 15 tahun tadi. Dia pun letak atas pangkuan dia. Kemudian ketika itu dia berdoa, wahai Allah, jadikanlah anak ini sebagai peneman hidupku, ya Allah, sampai aku mati. Jadikanlah anak ini sebagai peneman hidupku sampai aku mati. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Cuba bayangkan. Sayyidatina Khadijah tahu tak dia seorang Nabi? Tak. Sayyidatina Khadijah tahu tak dia seorang Rasul? Tak. Sayyidatina Khadijah tahu tak dia nak kahwin dengan Nabi ni? Tak. Dia tak tahu. Tetapi ulama sebut Allah mengilhamkan, Allah mentaufikkan pada Khadijah untuk berdoa pada Allah SWT. Dan Allah nak gambarkan bahawa kelahiran Nabi ni satu kelahiran yang sangat agung, sehingga sampaikan Nabi lahir pun isterinya didatangkan untuk menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Subhanallah.
Sebabnya bukan main-main, bukan benda hanya celebrate birthday, ingat-ingat, tak. Tapi untuk menanamkan dan membina rasa kasih sayang dalam diri kita kepada Nabi SAW. Itu sebabnya minta sungguh-sungguh pada Allah. Wahai Allah, letakkan rasa cinta dalam hatiku ya Allah kepada Nabi SAW. Letakkan rasa cinta dalam diriku kepadamu wahai Allah. Letakkan rasa cinta dalam hatiku dan perasaanku dan diriku dan hidupku ya Allah kepada Nabi SAW. Sebab tidak akan ada nilai dunia, tidak akan ada nilai akhirat, sekalipun syurga yang cukup besar nikmatnya tu, tak akan ada nilai kecuali bila tika mana dapat bersama dengan Nabi. Itu sebabnya Sayyidina Ja'far, siapa Sayyidina Ja'far? Penutup. Sayyidina Ja'far ni sepupu satu hari Sayyidina Ja'far ni dia pergi berjihad bersama dengan Nabi SAW. Dalam keadaan Sayyidina Ja'far berpuasa. Jadi dalam perang tu, perang, akhirnya Sayyidina Ja'far syahid. Riwayat menceritakan tidak ada satu tempat pun pada anggota tubuh Sayyidina Ja'far tadi kecuali tusukkan pedang, sehingga akhirnya syahid. Allah SWT nak raikan Sayyidina Ja'far atas puasa dia tadi dan syahid dia, perintah pada malaikat bawa Sayyidina Ja'far masuk ke syurga untuk berbuka puasa di dalam syurga. Jadi Sayyidina Ja'far bila masuk dalam syurga, dia boleh tanya, wahai malaikat, di mana Muhammad? Wahai malaikat, di mana Muhammad? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat menjawab, mana ada Muhammad? Dia kata, Muhammad masih lagi di dunia. Sayyidina Ja'far kata apa? Kalau tidak ada Muhammad, pulangkan aku semula ke dunia, dia kata. Pulangkan semula aku ke dunia. Tidak ada nilainya syurga bagiku tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan malaikat terpaksa bawa Sayyidina Ja'far balik semula ke dunia. Sayyidina Ja'far kata, dunia walaupun aku tidak dapat bersama dengan dia, tapi setidak-tidaknya tanah yang ditanamkan jasadku ini menjadi penghubung dengan jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, subhanallah. Itu sebabnya tuan-tuan, apa sekalipun yang kita minta, sihat ke, harta ke, dunia sekalipun kita minta, biarlah minta adanya Nabi. Akhirat sebesar mana sekalipun syurga yang kita minta untuk kita kembali, mintalah biar bersama dengan Nabi SAW. Sebesar mana sekalipun syurga Allah berikan pada kita, kalau tak dapat duduk bersama dengan Nabi, tak dapat bersama dengan Nabi, maka tidak ada nilai sebuah syurga tersebut. Itu sebabnya tuan-tuan, minta sungguh-sungguh pada Allah, doa pada Allah, wahai Allah, tolonglah ya Allah, letakkan rasa cinta dalam diriku kepada Nabi SAW, pasanganku, anak keturunanku, masyarakat seluruhnya ya Allah, kami semua ni semuanya sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itulah sikit sebanyak tuan-tuan apa kita kongsi bersama pada pagi ni, pada petang ni tuan-tuan. Minta doa sungguh-sungguh pada Allah, semoga kita dapat kebaikan sebesar-besarnya, dan kebaikan sebesar-besar itu takkan besar kebaikan itu kecuali dapat redha Allah dan dapat syafaat Nabi, dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, dan terpelihara daripada azab neraka Allah, dan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dunia kita dapat bersama dengan roh dengan Nabi, di akhirat kita harap kita dapat bersama roh dan jasad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.